Salam sejahtera bersama saya Nevrin Majil dalam 15 minit MMTV edisi 8 Mac 2023. Pemuda Pakatan Harapan PH memohon pertimbangan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah untuk menarik semula gelaran Tan Sri yang dianugerahkan kepada Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Abdul Hadi Awang pada 2021. Naib Ketua Pemuda Amanah Abbas Azmi berkata, ia susulan daripada tindakan yang disifatkan biadab dan tidak menghormati titah Yang di-Pertuan Agong serta Raja-Raja Melayu selepas Presiden PAS itu mengakui ada usaha untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Abbas memberitahu lebih mengejutkan apabila ahli Parlimen Marang itu mengatakan bahawa tiada siapa yang boleh menghalang jika berlakunya penukaran kerajaan. Jelasnya lagi, sebagai ahli politik senior dan berimejkan Islam, Hadi seharusnya bersama-sama membina negara demi rakyat dan bukannya tamak kuasa dan mahu menjatuhkan kerajaan. Abbas yang ditemui media ketika menghantar memorandum kebiadaban ahli Parlimen Marang itu di Istana Negara hari ini turut menggesa tindakan drastik terhadap mereka yang mahu mengganggu kestabilan negara. Tambahnya, Pemuda Amanah juga akan menggerakkan roadshow di seluruh negara jika Hadi masih meneruskan tindakan biadab berkenaan. Isu usul dua jawatan tertinggi UMNO tidak dipertandingkan terus menjadi pertikaian, termasuklah pemimpin parti yang dipecat dan digantung parti sebelum ini. Ahli Parlimen Sembrong Datuk Seri Hishamuddin Hussein turut mempersoal perkara itu apabila urusan parti melibatkan campur tangan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution untuk memberi pengecualian terhadap usul tambahan yang ditolak Jabatan Pendaftar Pertubuhan ROS. Saifuddin dalam satu kenyataan memaklumkan KDN memberi pengecualian kepada UMNO daripada pematuhan Seksyen 13-1C4 Akta Pertubuhan 1966. Keputusan itu diberi mengikut Seksyen 70 Akta Pertubuhan 1966 yang memperuntuk Menteri boleh menggunakan budi bicaranya untuk mengecualikan mana-mana pertubuhan berdaftar daripada semua atau mana-mana peruntukan dalam Akta Pertubuhan 1966. Seksyen 13-1C4 Akta berkenaan pula memperuntuk pendaftar boleh membatalkan pendaftaran mana-mana pertubuhan berdaftar yang didapati melanggar secara sengaja mana-mana peruntukan atau peraturan dalam akta itu. Kerajaan Perpaduan menyatakan keterbukaan untuk meneruskan semula projek landasan kereta api berkelajuan tinggi HSR Kuala Lumpur Singapura melalui pelaburan swasta. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengarahkannya untuk membincangkan projek berkenaan dengan lebih lanjut. Bagi tujuan itu, kerajaan terbuka menerima sebarang bentuk cadangan yang hanya melibatkan pelaburan sektor swasta untuk merealisasikan projek berkenaan. Tambah Loke, meskipun belum mempunyai keputusan muktamad, namun ia jelas menunjukkan kerajaan hari ini tidak menghentikan projek berkenaan. Pertengahan Februari lalu, Singapura menyatakan kesediaan mempertimbangkan sebarang cadangan bagi menghidupkan semula projek kereta api berkelajuan tinggi HSR antara Kuala Lumpur dan negara itu yang dibatalkan oleh Malaysia sebelum ini. Menteri Kedua bagi Hal Ehwal Luar Singapura Dr. Muhammad Maliki Osman memberitahu pihaknya bersedia untuk melihat sebarang cadangan yang mungkin ada dari Malaysia. Kerajaan dan industri bersetuju untuk mengekalkan harga minyak masak kelapa sawit tulen bermula hari ini sehingga 7 April depan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dalam satu kenyataan memaklumkan ia adalah komitmen kerajaan untuk membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat serta menangani isu kenaikan harga. Menurut kenyataan itu, selain pelbagai inisiatif di bawah payung rahmah, ini juga merupakan peranan kerajaan menerusi KPDN menetapkan harga runcit maksimum bagi minyak masak tulen, kemasan botol bawah perintah kawalan harga dan enti pencatutan penentuan harga maksimum 2023.
Jelas KPDN, harga runcit maksimum bagi tempoh tersebut adalah RM6.90 bagi kemasan botol 1 kg, RM13.30 2 kg, RM19.60 3 kg dan RM30.90 bagi 5 kg. Mana-mana pihak yang didapati menjual melebihi harga maksima boleh diambil tindakan di bawah harga Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Individu boleh dikenakan denda oleh mahkamah sehingga RM100,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya, manakala bagi syarikat boleh didenda sehingga RM500,000. Membuka gerbang informasi terkini, maklumat tepat, sahih dan diyakini. Kami sajikan berita dalam dan luar negara. Kupasan berita merentas dimensi tanpa sempadan. Bukan itu sahaja, berita eksklusif dan inklusif juga menjadi keutamaan kami. Kami hidangkan suatu perspektif berbeza untuk membuka mata anda. Info tetap kami berikan tanpa perlu anda cari. Hanya terbaik buat anda. 5 hari seminggu, setiap hari pada jam 6.45 petang. Tak perlu tunggu berita jam 8. Inilah saluran berita yang lebih pantas. Bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan meminta pengguna laman sosial menghormati privasinya atau berdepan tindakan undang-undang. Beliau berkata melalui satu ucapan di Twitter, ini susulan klip video yang tersebar memaparkan seorang lelaki menyerupai dirinya yang berbalah dengan seorang wanita di dalam sebuah rumah. Sementara itu, difahamkan satu laporan polis telah dibuat oleh peguam yang mewakili beliau. Terdahulu, 3 klip video berdurasi 9 saat, 56 saat dan 10 saat dimuat naik pengguna Twitter memaparkan pertelingkahan antara sepasang suami isteri yang turut disaksikan seorang kanak-kanak dalam rakaman itu. Seorang jururawat lelaki berdepan hukuman penjara 10 tahun selepas dia dan isteri dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Melaka hari ini atas pertuduhan mencuri barang kemas milik keluarga pesakitnya bernilai RM12,000. Kedua-dua tertuduh Ahmad Fitri Abdul Nasir 26 tahun dan Sofia Abdul Rafiq 30 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Sejurus pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Magistrate Mazana Senin. Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh didakwa secara bersama-sama telah mencuri barang kemas berjumlah RM12,000 yang disimpan dalam sebuah bilik tidur di Vista Kirana, Air Kerok dalam daerah Melaka Tengah pada 17 Februari 2023. Mahkamah hari ini membenarkan jaminan RM2,500 setiap seorang dan menetapkan 18 April depan sebagai sebutan semula kes serta serahan dokumen. Kita ke berita dunia. 20 maut dan lebih 100 individu cedera apabila bangunan di Gulistan, ibu negara Bangladesh, Dhaka meletup semalam. Letupan tersebut menggegarkan aras bawah bangunan 7 tingkat yang merupakan hub utama bagi jualan borong barangan di Dhaka. Dalam kejadian sejurus sebelum pukul 5 petang waktu tempatan itu, beberapa aras bangunan tersebut serta dinding tepi musnah menyebabkan sisa runtuhan memenuhi jalan raya. Antara yang mengalami kecederaan adalah beberapa orang penumpang sebuah bas yang berada berhampiran ketika kejadian itu berlaku. Pejalan kaki turut mengalami kecederaan sehingga menyebabkan ramai doktor dan jururawat dihantar ke Kolej Perubatan Dhaka untuk memberikan rawatan segera. Penduduk tempatan mengesyaki letupan itu berkemungkinan berpunca daripada bahan kimia yang disimpan secara haram di dalam bangunan berkenaan dan pihak berkuasa sedang melakukan siasatan lanjut. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau akan melantik penyiasat bebas untuk menyiasat dakwaan campur tangan China dalam pilihan raya bagi memerangi campur tangan asing serta mengukuhkan lagi demokrasi negara tersebut.
Laporan terperinci sumber risikan daripada media tempatan menyiarkan dakwaan usaha China untuk campur tangan dalam pilihan raya Kanada pada 2019 dan 2021 menjadi kerisauan kepada rakyat tempatan. Bagaimanapun, China menafikan semua dakwaan campur tangan tersebut dan menegaskan Beijing tidak sama sekali berminat untuk mencampuri hal ehwal dalaman Kanada. Sementara itu, Trudeau menambah Agensi Kajian Keselamatan dan Perisikan Negara NSIRA turut diarahkan untuk menyemak bagaimana Agensi Keselamatan Kanada mengendalikan ancaman campur tangan negara asing itu serta menegaskan keputusan undian tidak akan diubah. Segmen Halal Niaga 15 minit hari ini mengenai jenama snack tempatan Miao Miao yang cukup sinonim dengan rakyat Malaysia kembali mengibau nostalgia zaman kanak-kanak dengan 5 perisa klasik. Melancarkan kempen Miao Mori ikonik baru-baru ini, Miao Miao telah berjaya menembusi pasaran Arab Saudi dan China. All of our products are actually halal, and when we are halal certified, how we actually did that, we make sure that basically we submit all the raw materials, the ingredients for Jain to audit everything. So the process, we go through a very thorough process with the audit check, everything, and we get halal certified. Knowing the fact that Malaysians are mostly Muslim, and we wanted to make sure that it meets everyone's needs. Yeah, not only Malaysia but even overseas countries. Yeah, so we make sure that that process is very tightened and it meets the halal certification requirement. Komited dalam menghasilkan snack berkualiti tinggi dan berinovasi, Miao Miao bakal memperkenalkan beberapa lagi snack baru tidak lama lagi. We, our company, very emphasize on quality, so we don't want to compromise quality, but at the same time, in terms of pricing, we are making it still affordable, but of course, annually we will have a very marginal price increase, but it also depends on the market, how bad it impacts our costs. Jualan kereta perusahaan automobil kedua Sdn Bhd Pro 2, pembekal dan pengedarnya terus mencatatkan peningkatan tahun ini apabila pengeluaran keretanya meningkat 32.95% kepada 51,134 unit, manakala jualannya merekodkan 46,385 unit kenderaan. Pencapaian ini berikutan kecekapan dalam aspek pengeluaran, kemudahan pembiayaan kepada pengedar Pro 2 yang lebih baik serta komunikasi yang menyeluruh di dalam ekosistem dan juga pelanggan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Pro 2, Datuk Suri Zainal Abidin Ahmad berkata walaupun masih terdapat beberapa cabaran di dalam isu bekalan chip semikonduktor, peningkatan kos dan sebagainya, namun syarikat berjaya mencatatkan peningkatan pengeluaran dan jualan. Ujarnya permintaan untuk kenderaan Pro 2 masih kekal kukuh dan syarikat sedang mempertingkatkan lagi jumlah pengeluaran untuk memenuhi permintaan terbabit. Tambahnya, Pro 2 akan terus meningkatkan operasi termasuk ekosistem serta masa pengantaran kepada pelanggan. Chelsea melengkapkan kebangkitan dalam aksi timbal balik di Stamford Bridge untuk mengesahkan tempat ke suku akhir Liga Juara-Juara selepas menewaskan Borussia Dortmund 2-0 awal pagi tadi dalam perlawanan kedua pusingan 16 dengan kemenangan 2-1 secara agregat. Raheem Sterling memberikan gol pembukaan terbaik untuk pasukan pada minit ke-43 sebelum sepakan penalti Kai Havertz yang mengesahkan slot awal ke suku akhir.
Strategi mantap Chelsea menyebabkan Dortmund menerima kekalahan pertama dalam aksi kelab sebelum Piala Dunia setelah meraih 10 kemenangan berturut-turut menjelang perlawanan ini. Bukan itu sahaja, ia juga merupakan kemenangan kedua Chelsea dalam tempoh seminggu ketika Graham Potter berusaha untuk mengubah nasib The Blues. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 9 Mac 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevin Majil. Selamat menyambut Hari Wanita Sedunia dan jumpa lagi.